Sejarah lempar cakra. Lempar cakra merupakan acara balapan dan padang di mana atlet melempar cakra berat untuk menandakan jarak lebih jauh daripada pesaingnya. Lempar cakra merupakan acara lontaran yang mula-mula dicipta sebagai acara sukan. Acara ini dipertandingkan dalam Sukan Olimpik kuno Greek. Namun begitu, cakra yang digunakan adalah jauh lebih besar dan lebih berat daripada cakra yang digunakan pada hari ini. Acara lempar cakra mula dipertandingkan dalam Sukan Olimpik pada tahun 1896. Ia adalah sukan purba seperti yang diperagakan oleh patung Mirren kelima sebelum Masihi di Scopulus. Walaupun bukan sebahagian daripada pentathlon moden, ia adalah salah satu acara pentathlon Yunani purba yang bertarikh sekurang-kurangnya hingga 708 sebelum Masihi. Sejak acara lempar cakra diperkenalkan pada zaman Greek purba, acara ini telah mengalami banyak perubahan terutama dari aspek peraturan dan gaya lemparan cakra. Dari lemparan cakra berdiri di atas pedestal dalam pentas bulat, cara melempar yang mengamalkan teknik seperti melangkah dan lempar, gaya melempar 90 darjah, gaya rotasi atau berpusing, dan lempar dan pelbagai gaya lemparan lain telah diperkenalkan oleh jago-jago dunia pada era yang tertentu. The discus thrower atau singkatannya dikenali dengan nama Discobolus merupakan sebuah pahatan patung yang dihasilkan pada tahun 460 hingga 450 sebelum Masihi. Ianya menggambarkan seseorang yang sedang ingin melempar cakra. Walaupun pahatan ini cukup terkenal, pahatan ini pada dasarnya menggambarkan sebuah gaya yang sangatlah tidak alami bagi manusia dan sehingga kini masih dipertimbangkan sebagai sebuah gaya yang sangat tidak efisien untuk melempar sebuah cakra. Ada yang mengatakan bahawa patung ini juga tidak memberikan emosi yang mendalam pada wajah si pelempar. Jom kita tengok peralatan dan kelengkapan acara lempar cakra. Yang pertama ialah cakra. Cakra yang digunakan diperbuat daripada kayu atau bahan lain yang menyerupai kayu. Dan ia diliputi oleh lingkaran logam besi atau tembaga yang licin. Cakra hendaklah berbentuk bulat tetapi lepir. Pada tengah-tengahnya diletakkan piring bulat daripada besi dan dipasangkan pada dua-dua belah cakra. Cakra juga boleh diperbuat tanpa meletakkan piring besi pada bahagian tengahnya, asalkan bahagian tengah ini berbentuk rata dan berat keseluruhan cakra adalah menepati berat yang ditetapkan. Saiz dan berat cakra yang digunakan untuk lelaki adalah berbeza dengan cakra untuk wanita. Seterusnya ialah bulatan lemperan. Bulatan lemperan bermaksud bulatan atau kawasan bulatan yang dibentuk khas untuk peserta lempar cakra membuat lemperannya. Garisan atau bahan yang membentuk bulatan hendaklah diperbuat daripada besi, logam lain dan kayu dengan bahagian atasnya hendaklah sama aras dengan kawasan sekelilingnya. Bahagian dalam bulatan ini hendaklah diperbuat daripada simen atau bahan lain yang tidak licin. Permukaan bulatan hendaklah rata dan ukuran pada saiz bulatan ini ialah 2.5 meter pada diameternya. Bulatan lemperan ini dibahagikan kepada dua bahagian yang sama besar. Permukaan bulatan boleh juga diperbuat daripada kayu atau bahan lain yang sesuai. Seterusnya ialah kawasan lemparan. Kawasan pendaratan atau lemparan cakra dibentuk daripada garisan separuh bulatan dengan keluasan sudutnya 40 darjah. Itu panjang kawasan ini tidak terhad. Lepas pemain melempar, panjang kawasan hendaklah diukur dari tengah bulatan lemparan cakra. Itu kawasan lemparan ini hendaklah bebas daripada sebarang halangan, gangguan atau gangguan penonton. Seterusnya ialah kurungan keselamatan. Kurungan keselamatan mengelak sebarang kejadian yang tidak diingini daripada berlaku semasa acara lempar cakra dilangsungkan. Bila cakra gagal dilempar dengan baik ke kawasan pendaratan yang disediakan, kemungkinan besar akan mengena jaring keselamatan itu. Ini biasanya berbentuk U dan terdiri daripada minimum 6 batang tiang yang menyokong jaring. Apabila cakra terjatuh di kawasan yang dipagari, sudah tentu lemparan ini dikira batal kerana gagal mengikut arah atau laluan yang disediakan. Demonstrasi fasa-fasa acara melempar cakra. Fasa pertama, hayunan awal.
Pertama, berdiri dan hayun cakera ke belakang seberapa jauh yang boleh, putar pinggang semasa hayunan dilakukan. Kedua, memegang cakera dengan sendi hujung jari dan cakera diletakkan di atas tapak tangan. Fasa kedua, putaran. Pertama, berdiri dengan bahagian belakang badan mengalir ke kawasan lemparan. Kedua, putar badan ke atas berbola kaki kiri ke arah lemparan. Ketiga, tangan lemparan di belakang badan. Keempat, hayung kaki kanan yang diluruskan ke hadapan. Kelima, tolak ke hadapan dengan kaki kiri apabila menghadap arah lemparan. Keenam, tangan lemparan ke paras pinggang dan belakang badan. Ketujuh, keberatan di atas kaki kanan. Kelapan, meletak kaki kiri dengan pantas dan aktif di belakang garisan bulatan bahagian depan. Fasa yang ketiga, lemparan. Pertama, berat badan di kaki kanan dalam posisi berkuasa. Kedua, tangan lemparan masih di belakang badan. Ketiga, putar pinggang ke hadapan dan luruskan kaki kanan. Keempat, lempar di paras bahu di atas kaki yang diluruskan. Kelima, jangan tarik tangan lemparan sehingga kedua kaki adalah di tanah dan pinggang telah diputarkan. Fasa yang keempat, yang terakhir, pemulihan. Pertama, keseluruhan berat badan dialih kepada kaki kiri. Kedua, imbangan di atas kedua-dua kaki. Ketiga, tangan ikut lajak. Keempat, gabungan rangkaian pergerakan hayunan, putaran dan juga lemparan. Berikut merupakan demonstrasi ansur maju. Yang pertama, cara pegangan. Ini merupakan cara pegangan cakra. Anda perlu meletakkan di atas tangan dan menggenggam menggunakan satu jari. Yang kedua, lempar ke atas. Melempar menggunakan satu jari. Lemparan ini membantu anda untuk melempar secara menegak. Dan yang ketiga, lemparan aras bawah. Lemparan ini untuk memastikan anda baling di garisan yang lurus dan garisan yang ditetapkan. Berikut merupakan salah satu cara untuk lakukan acara penuh. Berdiri 90 darjah daripada kawasan balingan. Kaki kanan juga membentuk 90 darjah dari kaki kiri. Semasa membuat putaran balingan, kaki harus dibengkokkan sedikit dan bersedia untuk baling. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amira Natasha Baitul Zaini. Saya akan menerangkan penentuan pemenang. Setiap peserta mempunyai 3 kali percubaan untuk membuat lemparan yang terbaik. Peserta dengan catatan lemparan yang paling jauh akan menjadi pemenang. Apabila keadaan seri, balingan kedua terbaik yang akan menentukan pemenang. Bagi mengira jarak adalah dari titik pertama di mana cakera menyentuh tanah dalam bahagian lengkuk bulatan. Di sini merupakan lengkuk bulatan. Jom kita tengok peraturan-peraturan acara lempar cakra. Pertama, pemain harus melempar cakra dari kawasan bulatan yang disediakan. Kedua, lemparan pemain akan terbatal sekiranya peserta tersentuh sebarang bahagian badannya di kawasan luar bulatan atau bahagian atas hujung bulatan. Nombor 3, jika pemain terlepas cakra dari pegangannya ketika membuat percubaan, ia dikira batal. 4. Lemparan cakra hendaklah mendarat atau jatuh ke atas tanah. 4. Selepas pemain melempar, pemain tidak boleh meninggalkan bulatan sebelum cakra itu menyentuh tanah dan mesti tinggalkan bulatan dari bahagian belakang bulatan dalam keadaan berdiri.
Nombor 6. Pemain dibenarkan menggunakan bahan-bahan pelekat seperti besi atau bahan-bahan sejenis dengannya di bahagian tangan sahaja dan sarung tangan tidak boleh digunakan. Nombor 8. Jika lebih daripada 8 orang peserta mengambil bahagian, setiap peserta dibenarkan melakukan 3 percubaan. Daripada 3 percubaan itu, 8 peserta yang terbaik melemparnya akan membuat 3 lagi percubaan untuk menentukan pemenang. Seterusnya, sekiranya berlaku seri di tempat ke-8, keputusan itu dibiarkan dan peserta-peserta berkenaan akan bersama-sama dengan yang layak membuat 3 percubaan itu. Akhir sekali, sekiranya hanya 8 atau kurang orang yang mengambil bahagian, setiap peserta akan membuat 6 percubaan. Langkah-langkah keselamatan dalam lempar cakra. Pertamanya, kesihatan. Sebelum menjalankan sesuatu latihan, perlu dibuat soal selidik dari segi kesihatan peserta. Perhatian tentang fizikal, perhatian kedudukan mental dan beban latihan sesuai dengan keadaan peserta. Seterusnya, pakaian. Memakai pakaian yang sesuai untuk membantu pergerakan serta tidak memakai barang perhiasan. Selain itu, tempat latihan. Tidak basah dan licin, tempat yang sesuai dan selamat. Langkah keselamatan seterusnya ialah alatan. Mempunyai alat yang cukup sesuai dengan bilangan peserta. Menggunakan alat yang sesuai dengan peringkat umur. Keadaan alat yang sesuai. Menggunakan alatan dengan cara yang betul. Seterusnya, prosedur alat. Prosedur atau disiplin. Memberikan arahan mengikut unsur maju. Mengikut peraturan sesi latihan. Patuhi langkah-langkah keselamatan semasa melempar cakra. Melempar cakra ke arah yang sama. Tidak membuat lemparan cakra kepada pasangan yang berhadapan dan tidak membuat lemparan dan mengumpul cakra pada masa yang sama. Sementara itu, kita haruslah memastikan setiap pelajar tidak berada di hadapan atau tempat sasaran semasa lemparan dilakukan. Pelajar yang tidak melempar pula hendaklah berada sekurang-kurangnya 3 meter daripada pelajar yang akan membuat lemparan. Lemparan hendaklah dilakukan mengikut giliran masing-masing, seorang demi seorang. Cakra diambil setelah semua pelajar telah melakukan lemparan. Lebih-lebih lagi, kita haruslah elakkan bermain-main, mengacak-acak dan bergurau dengan kawan dengan menggunakan cakra. Sentiasa mematuhi arahan-arahan yang diberikan. Seterusnya adalah kepegawaian. Kebiasaannya, acara lempar cakera memudahkan 3 hingga 5 orang pegawai atau pengadil pertandingan bagi mengadili acara. Seorang pengadil akan menentukan sama ada lemparan itu batal ataupun sah, iaitu dengan menerusi sentuhan kaki peserta pada garisan bulatan lemparan atau cakera yang gagal dilepaskan oleh peserta atau cakera yang terkena jaring keselamatan. 2 orang pegawai menentukan titik atau tempat pendaratan cakera di kawasan pendaratan dan 2 orang pegawai akan mengukur serta mencatat jarak yang dicapai oleh peserta.